Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Bicara Tanah Air sekali lagi bersama dengan saya Muhammad Akmal bin Muhammad Yusof selaku moderator pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kerana bersama-sama dengan kita di platform Pejuang Muda Malaysia. Begitu juga di Club Cik Dad dan juga FB page Saya Sayang Tun Dr. Mahathir. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Pada hari ini saya ada satu tajuk yang saya kira sangat dekat dengan hati kita semua, rakyat Malaysia, iaitu berkenaan dengan frontliners kita yang tidak henti-henti berjuang dari tahun lepas hingga ke tahun ini dan pada masa kita bercakap ni. Tajuk kita pada hari ini ialah Hartal Doktor, apa yang terjadi? Bersama dengan saya untuk membincangkan perkara ini ialah salah seorang daripada doktor kontrak yang kita jemput khas untuk berkongsi dengan kita, membincang dan meluahkan pendapat ataupun sebarang perkongsian berkenaan dengan hartal doktor kontrak yang kita sama-sama sokong. Saya persilakan Dr. Umar. Terima kasih Dr. Umar. Saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi untuk join kita pada hari ini di platform Bicara Tanah Air. Bagi saya perbincangan berkenaan hartal doktor ini melampaui skop politik dan ia sebenarnya ialah isu rakyat secara umum. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada doktor kerana sudi untuk bersama dengan kita dan diharap dapat berkongsi dengan kita perkara-perkara yang kita akan bincangkan. Untuk pengetahuan doktor, kita akan, dan penonton-penonton yang ada, kita akan ada 4 segmen utama pada hari ini yang akan membincangkan beberapa perkara yang bersangkut antara satu sama lain, dan di pertengahan program itu ini kita akan ada sedikit selingan ataupun klip yang akan kita kongsi bersama yang mungkin akan memberi sedikit hiburan kepada kita semua. Jadi saya terus pergi ke pengenalan doktor ya. Tajuk kita ialah hartal doktor yang saya kira yang untuk kefahaman semua, ia adalah satu pergerakan yang memperjuangkan nasib dan masa depan doktor perubatan. Doktor perubatan muda yang pada ketika ini diambil secara kontrak. Selain daripada perjawatan secara kontrak, doktor-doktor muda ini berhadapan dengan ketidaktentuan di dalam kerjaya mereka, di mana hanya peratusan yang kecil yang diserapkan ke perjawatan yang tetap. Ini saya kira bukan saja bagi kesan kepada prospek kerjaya doktor itu sendiri, tapi mereka juga tak ada peluang situasi untuk berdepan dengan situasi yang tidak ada peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat pasca siswazah untuk menjadi doktor pakar. Dan kesan dia ialah Malaysia satu hari nanti akan secara ekstrimnya kita akan kekurangan doktor pakar. Jadi soalan saya kepada doktor yang pertama, boleh tak doktor ceritakan sedikit tentang hartal doktor kontrak ni secara umum, dan apa yang cuba diperjuangkan selain daripada apa yang saya nak kongsikan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Saya perkenalkan diri saya dulu, saya Dr. Umar, doktor yang masih lagi berkhidmat di sektor kesihatan awam, dan sekarang memang saya in charge buat COVID lah. Kami tak ada pilihan di kala pandemik ni, tenaga kami yang paling banyak dikerahkan, dan saya juga merupakan seorang doktor kontrak. Itulah secara ringkas tentang saya. So kita masuk pada soalan daripada moderator.
Sebelum tu terima kasihlah kepada pejuang muda kerana iktiraf gerakan kami ini dan menyebut kami untuk menjelaskan lagi kepada masyarakat awam tentang apa sebenarnya hartal doktor kontrak ini. Okey, so hartal doktor kontrak ini merupakan satu movement atau gerakan yang membawa suara doktor, khususnya doktor kontrak, yang kami rasakan tertindas, kita boleh katakan tertindas lah, dengan sistem kontrak baru yang diperkenalkan. Boleh kita katakan baru 5 tahun, sebab sebelum ni tak ada. Sebelum ni semua doktor yang masuk under kerajaan akan dapat permanent, baik huk macam mana pun akan dapat permanent. Sistem ini mula diperkenalkan pada Disember 2016 oleh Perdana Menteri kita pada ketika itu, yang Amat Berhormat Najib Tun Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang pada asalnya diperkenalkan untuk menyelesaikan masalah lambakan doktor pelatih houseman, sehingga menjadikan mereka punya lantikan itu backlog. Jadi saya boleh katakan pada ketika itu masalah berjadi diselesaikan, tetapi dia membawa kepada masalah yang lain yang lebih besar apabila sistem ini tidak diimplementasikan dengan betul dan tiada long term plan yang sewajarnya dilakukan. Yang saya boleh katakan gagal dilakukan oleh kerajaan lah. Mereka hanya memikirkan short term plan pada ketika itu dan tiada langsung apa yang kita panggil sebagai dasar pandangan jauh bahawa bolehkah sistem ini sustain dalam kerajaan itu sendiri. Okey, macam mana sistem ini boleh kita katakan mula meletus lah. Sebelum ni tak pernah dengar, tunjuk terbaik je, layan patient, kami hantar ke ward COVID pun kami ikut, apa superior kami cakap kami angguk. Tapi apa yang berlaku adalah apabila mereka ini merasakan mereka dipergunakan dengan tidak sewajarnya dan tidak mendapat hak yang sepatutnya seorang doktor itu dapat, maka pada bulan lepas ketika mana YBMK kita membuat satu pengumuman yang mempertahankan sistem lantikan kontrak ini dan masih enggan membawa perubahan, walaupun ada cakap-cakap belakang daripada ramai dalam kalangan doktor ni, mereka cakap sudahlah, bagilah kami peluang untuk sambung, bagilah plan yang jelas kepada kami, macam mana kami nak progress. Okey, sistem ini start pada Disember 2016, jadi batch pertama yang dilantik adalah pada Disember 2016 dan lantikan mereka akan berakhir pada hujung tahun ini. So mereka ada 6 bulan lagi lebih kurang. Okey, baru-baru ini adalah kerajaan berikan one-off contract untuk sambung pusat vaksin. Jadi ini juga bukan satu penyelesaian yang tuntas, saya boleh katakan, sebab dia masih lagi kontrak. Apabila YBMK buat pengumuman begitu, so dengan penuh rasa kecewa, marah, terkilan, di mana seolah-olah kerajaan masih belum mahu mendengar peringkahan suara kami, maka tercetusnya gerakan ini. Saya boleh katakan gerakan ini tercetus di atas satu kekecewaan yang sudah lama, sudah 5 tahun kami menanti jawapan daripada kerajaan. Tapi apa yang mereka berikan hanya tunggu, meeting tanpa ada solusi yang tuntas. Okey, dalam masa 5 tahun, 2016 sampai 2021, satu kita boleh katakan, kalau sebuah kerajaan yang berdaulat, kita bagi masa 5 tahun, kalau gagal, kerajaan itu akan ditukar. Betul. Kalau kita ada anak yang baru lahir, 5 tahun lepas, anak itu sudah berumur 5 tahun sekarang dan sudah masuk tadika pun. Saya nak katakan bahawa tempoh masa itu bukan satu tempoh masa yang singkat. Sebagai perkara yang boleh dilakukan. Sebagai contoh, daripada 2016, bila sistem ini diimplementasikan, mengapa kerajaan tidak berfikir untuk membanyakkan peluang pekerjaan tetap itu sendiri dengan membina lebih banyak hospital? Hospital sangat sikit dibina. Walhal kita memerlukan doktor yang banyak. Tengok waktu menunggu, waiting time semua di hospital kerajaan, masih lagi lama orang menunggu. Daripada pagi, pukul 12 baru boleh jumpa doktor, kadang sampai petang. Nak tunggu operation, seminggu, 2 minggu baru boleh jumpa doktor. So, seterusnya, kenapa daripada 2016 tu tak diberikan plan yang jelas untuk menyerap mereka ini ke dalam lantikan permanent dan satu plan yang jelas untuk membuatkan mereka boleh sambung pada perkaran yang boleh menguntungkan kerajaan balik. Kenapa tiada buah fikiran sebegitu? 5 tahun masa, bukan satu yang singkat 5 tahun. Dan plan jangka panjang itu sendiri. Daripada 2016, bila nak implementasi sistem kontrak, buatlah satu plan yang jelas sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan.
itu baru boleh kita katakan seorang pemimpin. Bukannya plan yang ad hoc, kontrak dan tak tahu apa lepas ni. Yang menjadi masalahnya adalah kami. Yang menjadi masalahnya adalah kami. So, apa yang Harta Data Kontrak ini bawa, kami berikan dua saja melalui memorandum kami, iaitu serap kami dalam lantikan permanen, lantikan tetap, dan yang kedua, garis panduan yang jelas, black and white, hitam putih. Bagaimana kami, doktor kontrak, nak menyambung kepada kepakaran. Itu sebab kami semua nak berkhidmat kepada kerajaan. Tapi kenapa hak kami dinafikan? Sebab itu seperti yang saudara Akmal katakan, ini adalah isu rakyat. Bayangkan nanti kalau kami tak boleh menyambung kepakaran, lama lagi. Semua rakyat request nak jumpa pakar, tapi pakar tak ada. Secara mudahnya begitulah. Doktor, yang saya difahamkan mengikut hasil dapatan yang saya dapat di harta kontrak, harta doktor kontrak sendiri, saya dapati ada 23,000 doktor yang sebenarnya berada dalam perjawatan kontrak pada ketika inilah. Ya, betul. Dan daripada 23,000 orang itu, hanya 700 lebih sahaja yang diserapkan ke perjawatan tetap. Betul tak, doktor? Ya, betul. Sejak sistem ini diimplementasikan sejak 2016, berpuluh-puluh batch datang dan pergi. So totalnya adalah 23,000. 700 lebih itu daripada 3,000, hanya lebih kurang 3% selama 5 tahun 3% yang diserapkan. Cuba bayangkan bagaimana sistem ini diwujudkan dengan tanpa plan yang jelas, sehingga mereka pun tak tahu nak tempatkan kami di mana. Kami jadi doktor untuk berkhidmat kepada negara, berkhidmat kepada rakyat. Dan isu yang terbaru bila Hartal tuntut semua, so kerajaan pun bagi mula-mula one off contract, which is still absurd for me, and then mereka bagi permanent post kepada lebih kurang 300 doktor di Sabah dan semuanya di Sabah dan Sarawak. Saya tak pertikaikan nak bagi di Sabah dan Sarawak tu, tapi kita tengok pandemik sekarang ini, semua tempat kes banyak. Jadi distribution itu sendiri tidak selari. Dan ada di antara rakan-rakan kami yang sudah keluar pun daripada kerajaan kerana mereka sudah terlalu kecewa. Kerja lain ataupun pergi ke private, dan bahkan ada yang keluar negara. Masih mendapat email tersebut. Saya nak tanya doktor berkenaan dengan yang keluar ini. Maksudnya mereka ni meninggalkan kerjaya yang mereka ada, iaitu bekerja di hospital kerajaan. Bila dia berhenti disebabkan kontrak yang dah selesai ataupun dah habis, tadi doktor ada cakap sama ada dia akan pergi ke private ataupun dia akan pergi ke luar negara. Jadi kalau dia pergi ke private, dia hanyalah akan bertugas sebagai medical officer ataupun MO lah secara ringkasnya. Ya, betul. Jadi selama mana dia bertugas sebagai MO di private, mereka hanya akan menjadi MO dan tidak ada pengkhususan lah. Maksudnya mereka ni tidak ada peluang langsung untuk menjadi pakar, betul? Sebab dia tidak bekerja di hospital kerajaan. Atas dasar itu salah satu requirement untuk dia melanjutkan pengajian kepakaran. Betul. Jadi yang saya nampak dekat sini, salah satu isu dia memang sangat-sangat isu pekerjaan satunya, dan isu peluang yang ditidakkan. Saya boleh bayangkan macam mana perasaan doktor-doktor ini yang satu nak masuk ke medical school sangat-sangatlah susah. Saya berani jamin yang dapat masuk ke medical school tu semuanya waktu matriculationnya at least 4 flat ataupun 3.9, maksudnya dari segi most of them PNG-nya. Dan apabila dia masuk ke medical school, mereka belajar tunggang terbalik dan akhirnya lulus selama 5 tahun ataupun 6 tahun.
dengan harapan untuk menjadi doktor dan mendapatkan memberi bakti kepada negara selain daripada mendapatkan kualiti hidup sebenarnya. Ya, betul. Jadi saya nampak ini memang perkara yang kita kena sokong lah doktor. Memang saya harap penonton-penonton yang ada pun kita kena sokong dengan apa cara sekalipun dengan atas kapasiti kita semua. Kalau sekurang-kurangnya kita sama-sama doakan semoga apa yang diperjuangkan ni dapat mencapai hasilnya. Doktor, saya ada satu lagi soalan. Isu-isu yang mendorong kepada gerakan hartal ni, adakah doktor yang isu yang terjadi ni disebabkan kita semua, tadi saya ada dengar sedikit macam bunyi macam ketidakpuasan hati terhadap sistem. Boleh tak saya minta doktor mungkin boleh kupas sama ada ini adalah isu sistem perjawatan oleh SPA sendiri, JPA, ataupun ia berkait dengan polisi yang dikeluarkan oleh KKM ataupun polisi yang dikeluarkan oleh ahli politik yang sudah pun meninggalkan kerajaan pada masa itu. Okey, baik. Isu berkaitan dengan kita kena faham peranan setiap satu ini. KKM, JPA dan SPA. Secara mudahnya saya kaitkan dengan konsep kami dalam bidang kedoktoran sendiri. KKM, bila kita bercakap tentang jawatan permanent untuk menjadi doktor lantikan tetap sendiri, KKM dia bertanggungjawab untuk mewujudkan jawatan itu. So, apa tanggungjawab JPA? JPA meluluskan jawatan itu dan SPA melantik jawatan itu. So, ini roughly melalui pembacaan saya. Dan kami daripada Gerakan Hartal, kami sendiri send email personal minta daripada mereka penjelasan. Kami send kepada YBMK, KKM, JPA, SPA dan Sri Muhyiddin Yassin sendiri dan beberapa lagi agensi yang bertanggungjawab. Kami hanya dapat reply daripada SPA. SPA cakap apa? KKM tidak mewujudkan jawatan itu secara jelas dan JPA pun tidak meluluskan, jadi tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan oleh SPA. So seolah-olah for all this time, for these 5 years, semua hanya menuding jari sesama sendiri antara KKM, JPA, SPA. Saya bukan nak mempertikaikan polisi kerajaan secara terbuka, tetapi saya nak mengatakan bahawa kerja kami adalah merawat pesakit. Itu yang utama. Tapi bila hak kami seolah-olah dinafikan, kami terpaksa baca, cari sendiri semua peranan-peranan ni semua. Sebab apa? Sebab kami nak menerangkan bahawa perkara ini adalah perkara yang tidak betul yang berlaku. Something has to be done. Untuk dalam kontrak ini mendapat pembelaan yang sewajarnya. Bayangkan 5 tahun kerja tanpa prospek kerja yang jelas. Apa yang kalian rasakan kalau kalian berada di tempat kami? So, kita rasakan perkara ini dipandang enteng, dipandang sebelah mata oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dan sektor kesihatan sendiri, sistem kesihatan ini adalah tonggak kepada negara. Kalau kita katakan masalah ini berlaku disebabkan oleh pertukaran politik parti yang memerintah, parti A kemudian jatuh, parti B ganti, kemudian parti B jatuh, parti C pula ganti. Bagaimana pula dengan HR, Human Resource, pegawai Human Resource PTD yang berada melakukan kerja di bawah? Mereka jarang ditukarkan, stay kat situ. So polisi itu sepatutnya dibawa ke depan, bukannya diberhentikan dan tukar polisi baru tanpa apa-apa progres yang jelas. Nasib kami jadi turut ambing, seolah-olah kami tiada nilai, padahal di masa pandemik ini kamilah antara tonggak yang utama mempertahankan negara ini daripada jatuh. Jadi kenapa hak kami dinafikan? Saya kena ganggu doktor dekat situ. Bila doktor cakap pasal tonggak kepada negara, saya nak tekankan yang memang sangat-sangat setuju dan saya rasa semua orang yang ada bersama dengan kita, seluruh negara memang sangat setuju dengan perkara ini, di mana semua doktor, especially yang doktor yang bertugas untuk merawat kes COVID ni, ialah orang yang sangat-sangat
menjadi tonggak utama. Maka dengan adanya doktor-doktor ini, kita dapat merawat pesakit dan juga at the same time mungkin akan mengurangkan kadar jangkitan tu. Seterusnya negara kita akan keluar daripada belenggu yang kita ada sekarang. Jadi memang sangat-sangat tonggak negara. Tapi dalam keadaan kerja yang saya kira bukan menjadi sudah pun menjadi is a known secret that our health system is fully loaded. Is not fully loaded, is worse than fully loaded actually. Jadi dengan keadaan kerja yang melampau dan pada masa yang sama diganggu dengan perkara yang macam ni, bagi saya tak nampak yang kita akan dapat satu perkara yang baik daripada rentetan inilah. Jadi macam mana ini saya nampak akan memberi kesan lah kepada kesihatan awam. Tapi ini kita akan bincangkan dengan lebih detail pada soalan saya yang ketiga. Buat masa sekarang ni saya just nak tanya doktor dulu, dengan keadaan kerja yang macam itu, dengan doktor sendiri bekerja deal dengan COVID cases sekarang ni, saya tahu perasaan doktor macam mana, cuma saya just nak minta doktor tolong luahkan dekat kita, dekat kami semua, macam mana doktor melalui hari-hari bekerja pada masa yang sama diganggu dengan perkara sebegini di mana kita tak ada peluang untuk career advancement. Okay, baik. Jadi dalam masa pandemik ini yang kita boleh katakan hampir 2 tahun dah. Dan sekarang alhamdulillah vaccination progress kita semakin cepat, semakin laju. Malangnya kes kita semakin bertambah. Saya tak nak komen lanjut pasal hal itu kerana nak fokus pada apa yang kami bawa tentang tuntutan kami sebagai doktor muda, doktor kontrak itu sendiri. Kalau nak ceritakan pengalaman deal dengan COVID ward, deal dengan COVID case memang tak terperi banyaknya sebab kami antara saya tak katakan doktor kontrak itu semua terlibat secara 100%, tapi kita boleh katakan 70-80% sebab kami juga dibantu oleh rakan-rakan kami yang permanent, para spesialis, consultant. Kami hargai banyak daripada mereka yang baik semua. Tapi saya nak katakan di sini bahawa kami pergi bekerja dalam keadaan kami pakai full PPE dengan keadaan yang panas. Saya memang tak suka sangat pakai PPE. Habis berpeluh semua, saya seolah-olah macam berenang dalam PPE tu. Saya memang sangat tak suka pakai PPE, tapi terpaksa. Kita tak ada pilihan, kita tiada pilihan kerana kita nak berkhidmat kepada negara. Jadi, kami ingin bertanya, kenapa first kami punya, selalu orang canangkan kami punya slogan do no harm kepada pesakit. Tapi kami nampak kenapa slogan itu digunakan kepada pesakit tapi tidak kepada kami. Adakah boleh lakukan harm kepada kami? Kami pergi kerja, balik kerja, berdepan dengan virus yang bahaya, pandemik, COVID-19 ni yang semua sedia maklum macam mana kesan dia. Tapi tidak diberikan jaminan kerja bahawa kami boleh terus berkhidmat. Mana tahu bila kita capai herd immunity, kami boleh dibuang sebegitu sahaja. Kami boleh ditendang seperti bola ke sana kemari. Kenapa? Oh, kontrak kamu sudah habis. Begitu saja jawapannya. So, perasaan untuk pergi kerja sendiri dalam keadaan kita tak tahu macam mana, kami berdepan dengan on call 24 hours, 36 hours kadang-kadang, menanggung beban yang sama dengan rakan-rakan pemenang yang lain. Dengan, saya tak mau sentuh sangat pasal bayaran, tapi secara faktanya memang kurang daripada yang permanent. Tangga gaji kami pun kurang daripada yang permanent. Diberikan tanggungjawab yang sama, menanggung beban medical legal yang sama, menanggung beban risiko untuk disaman yang sama, letih penat yang sama, tapi hak kami dinafikan. Yang paling terkesan sekali ialah ramai daripada kami yang ingin menyambung kepakaran dan berkhidmat menjadi pakar di sektor kesihatan awam, membantu kerajaan, tapi dinafikan kerana sistem polisi yang flip-flop dan tidak jelas. Ini sesuatu yang menyedihkan bagi saya dan kita di sebalik membawa sistem kesihatan kita ke depan, kita telah move beberapa step ke belakang. Andai kata benda ini tidak diselesaikan,
secepat yang mungkin. Dah lama dah 5 tahun. Ini masa bukan untuk mengkaji, meneliti, berbincang, bermesyuarat lagi. Ini masa untuk bertindak. Baik doktor, terima kasih atas perkongsian tadi. Sebelum saya pergi ke soalan-soalan yang lain, saya rasa elok kita turunkan sedikit suhu perbincangan ni. Memandangkan saya boleh faham perasaan, saya takkan boleh faham perasaan doktor, tapi saya boleh bayangkan macam mana doktor rasa dengan keadaan kerja yang sangat berat dan dengan diganggu isu-isu yang seperti ini. Saya kira saya nak kongsikan, kita nak selitkan satu klip video sebentar lagi. Untuk pengetahuan semua, klip video yang kita akan tunjuk ini ialah salah seorang daripada ahli pejuang muda Melaka sendiri yang memang seorang penyanyi yang sangat dikenali dan sudah berkecimpung lama dalam bidang nyanyian. Yang istimewanya, beliau walaupun dia seorang yang muda, beliau mengetengahkan muzik 60-an. Walaupun kita berada di tahun 2021, dia masih lagi menyanyikan lagu-lagu 60-an, Ahmad Jais, A. Ramli dan sebagainya, dan sangat sedap. So saya nak kongsikan video tu sekarang, sama-sama kita lihat. Indah niat mesra yang tercipta, kenangan mesra lalu mengusik jiwa. Walaupun jauh beribu batu, namun hatiku tetap padamu. Senyuman mesra, bingkisan rindu dalam kenangan utuh selalu. Duhai sayang, cintaku sejati, kenangan mesra lalu mengusik. Baik, itu ialah dendangan lagu yang dipersembahkan oleh A. Rozaini dengan band beliau pada satu masa dulu. Kita harap dia akan terus bangkit untuk sama-sama berjuang di atas kapasitinya sebagai seorang penyanyi. Saya nak jemput Dr. Umar untuk kembali untuk kita sambung perbincangan. Baik doktor, berdasarkan apa yang doktor kongsi tadi, saya lihat, saya boleh bayangkan terlampau banyak kesan yang kita akan dapat daripada perkara yang dah terjadi sebelum ni. Jadi segmen kita pada kali ini, kita nak bincangkan kesan kepada kesihatan awam. Memang saya lihat gerakan ini sendiri pun akan memberi kesan terhadap tahap penyampaian servis kesihatan awam, di mana dengan keadaan kerja yang overloaded dan juga diganggu dengan stres, membuktikan masa depan yang sedikit suram. Pertama saya nak bincangkan berkenaan dengan apa kesan dia kepada kesihatan awam
Pertama, jika gerakan hartal doktor kontrak ini dijalankan, di mana kita semua tahu yang pada minggu hadapan kita akan hartal ini akan dijalankan, di mana doktor akan tidak akan bertugas pada hari yang tertentu. Apa kesan dia kepada kesihatan awam secara umum, doktor? Okey, baik. Bila sebut kesan kepada kesihatan awam ini, soalan yang saya dapat daripada saudara Akmal, jadi saya bagikan kepada dua lah. Saya secara jujurnya, saya tidak terlalu mahu memfokuskan pada harta itu sendiri, sebab kita masih ada masa, dan kita lebih mahu orang awam dan juga pihak atasan di sana mendengar apa yang kita mahu bawakan sebelum berlakunya harta itu sendiri. Jadi sebelum menjawab kesan kepada kesihatan awam jika berlakunya harta pada 26 bulan, saya mahu jelaskan, saya mahu beritahu kesan kepada kesihatan awam andai masalah ini tidak diselesaikan dalam keadaan yang segera. Baik, sebelum ini kalau anda semua saksikan talk yang diberikan oleh Dr. Mustafa Kamal, MK, jurucakap kami, dia ada mengatakan bahawa isu ini isu rakyat. Mengapa isu ini isu rakyat? Okey, biar saya jelaskan. 75% daripada rakyat Malaysia menggunakan sistem, pergi seek treatment. Hospital kerajaan. Ya, hospital kerajaan. Yes. Dan 25% lagi pergi ke sektor-sektor private. So dalam kalangan 25% ni ada yang B40, M40, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kurang berada. Jadi kita boleh katakan mereka memilih sistem kesihatan awam kerana mereka percaya dengan sistem ini tidak terlalu membebankan mereka dari segi kewangan. Dan andai kata kontrak kami ditamatkan tanpa ada plan yang jelas untuk kami menyambung di bawah sektor kerajaan itu sendiri, bagaimana dengan nasib-nasib rakyat ini? Pada masa itu, doktor-doktor yang masih kekal, pasti stres makin bertambah kerana rakan sejawatan sudah tidak ada bersama mereka. Sudah pergi ke tempat lain. Maybe mereka bila dah habis kontrak tak ada pilihan, pergi kerja Foodpanda, GrabCar, GrabFood. Saya tidak memperlekehkan kerja-kerja ini ya. Kerja-kerja ini memberikan kesan ekonomi yang juga besar kepada negara, dan mereka kerjaan mereka juga mulia dan wajar diangkat. Tapi saya nak mengatakan bahawa untuk menjadi seorang doktor, kos satu banyak, dan ia memerlukan continuation of practice tu sendiri. Okay, saya bagi contoh, seorang doktor daripada Houseman, okay, menyambung kepakaran dia, okay, dalam masa 5 tahun tu dia berikan pilihan, dia minat dalam bidang pembedahan. So dia dah buat operation semua, dah potong, dah pandai semua, dan tiba-tiba 5 tahun kontrak ditamatkan. Okay, tak apa, fine. Okay, dia tak ada choice, dia terpaksa berhenti. Contohlah dia jadi Foodpanda. Dan 3 tahun kerajaan cakap, kita kekurangan surgeon, panggil balik. Bayangkan gap 3 tahun tu macam mana, dia nak potong appendix ke apa pun dia tak ingat lah. So itu masalah yang berlaku, perbezaan kerjaan doktor sendiri dengan kerjaan lain. Bukan kami katakan kami kerjaan yang mulia, tapi kami berdepan risiko dan kami memerlukan training yang berterusan. Jadi bila sistem ini dijalankan secara, bagi saya, secara management agak teruk, so dia memberi efek pada sistem kesihatan itu sendiri. Dia bukan macam simply macam cashier di supermarket, tak ada, boleh ganti esok kerja, ambil duit, bayar duit, tengok barang semua, tak ada masalah. Ia memerlukan training, continuation of practice yang berterusan. Memerlukan guidance daripada pakar-pakar, memerlukan supervision daripada pakar-pakar, barulah sistem kesihatan kita boleh sustain. Bukannya melakukan sistem kontrak dan buang dan ambil yang baru, dan sistem kesihatan kita tidak ke mana. Kita bangga dengan yuran yang murah, tapi apa yang akan menjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan? Kita tarik balik sistem kesihatan kita tarik beberapa step ke belakang. Kita bawa orang negara lain dah maju ke depan sebabkan sistem yang flip-flop, tak plan betul-betul, merugikan negara kita sendiri. Baik, okey, itu satu. Dan seperti saudara Akmal katakan tadi, apa akan terjejas ke sistem kerajaan sendiri andai harta berlaku? Plan kita adalah kita akan buat tanpa jeopardize patient. Itu. Dan plan setakat ini yang terjamin di sisi undang-undang adalah EL, beramai-ramai. Jadi kita akan maklumkan kepada pihak pengurusan, dan pihak pengurusan akan sediakan adequate punya preparation. Memang bebanan dari segi kesihatan, petugas kesihatan itu sendiri akan terbeban dalam hari itu. Tapi
kita still ada rakan-rakan kita yang permanent, pakar-pakar, mereka boleh buat kerja-kerja kita, ambil darah, pakai PPE macam saya, COVID ward, masuk dalam, tak ada masalah. Cuti sehari je. Cuba rasakan macam mana bila tak adanya kami. Tak ada harga ni. Macam mana harga kami? Cuba rasakan. Kalau ada tak apa, tak ada. Okey, boleh buat. So, jadi saya membayangkan yang saya boleh katakan. sebenarnya bila hartal ini berlaku dalam sedikit masa lagi, saya fikir saya membayangkan yang memang the whole orang kata 80% ataupun the whole sistem tu akan ditutup, mengundangkan semua doktor yang akan tidak memilih untuk tidak bekerja pada hari yang ditetapkan. Tapi berdasarkan apa yang Dr. Umar cakap, masih ada lagi kesopanan bagi pihak hartal doktor kontrak sendiri, di mana mereka masih lagi memikirkan soal kita tidak akan jeopardize patient punya nasib. Kita akan pastikan patient semua masih lagi berada dalam keadaan selamat, dan cuma pada hari itu mereka-mereka yang bekerja sebagai doktor kontrak tidak akan bekerja, dan kita masih ada lagi doktor-doktor yang permanent yang bekerja. Jadi sebenarnya bukanlah niat doktor-doktor kontrak ni untuk mengenakan mereka-mereka yang dah berjawatan tetap, tetapi hanya menunjukkan kepada mereka-mereka yang berada di sana yang supaya cakna terhadap nasib kepada doktor-doktor kontrak ni. Saya kira ini adalah satu perkara yang masih lagi, sebab yalah, kalau kata kita sebut hartal ni, kalau di Indonesia tu hartalnya memang mungkin akan ada involve perkara-perkara yang lebih kasar ataupun lebih buruk. Maka di sini saya harap kita tidaklah sampai ke arah itu. Selain daripada tu, doktor, kesan kepada, tadi kita dah cakap kesan kepada kesihatan awam apabila hartal itu dijalankan, dan kita juga sekarang ni saya nak cakap masih lagi kepada persoalan kesan, tapi apakah kesan kepada kesihatan awam sekiranya permintaan ataupun rintihan doktor-doktor muda, doktor kontrak ni tidak didengar dan ditidakkan sama sekali. Apa kesan dia pula kepada kesihatan awam apabila benda ini terjadi? Dan memang pada waktu ini memang itulah yang terjadi. Dan kalau kata selepas hartal, benda tu masih lagi tidak didengari dan masih tidak ada apa-apa perubahan langsung. Jadi apa kesan dia kepada kesihatan awam? Ataupun in short kita cakap what next? Okey, baik, soalan yang jelas bagi saya. Okey, kita seperti yang saya katakan tadi, long term dia, kita akan daripada kami dalam kalangan 23,000 ini, ada kawan-kawan saya sendiri yang kami, okey, saya ceritakan banyaklah diberitahu sebelum ni kami dinafikan hak hadiah latihan persekutuan itu sendiri, hak untuk menyambung master dibantu oleh kerajaan hanya kerana kami bisa kontrak. Ada antara kawan-kawan saya sendiri yang sambung external paper, MRCP, MRCS, sebab percaya, sejak 5 tahun dia percaya, okey, mereka ada plan untuk kita, jangan risau, sambung je. Habis 20,000, 30,000, ada yang even buat personal loan untuk pastikan mereka dapat menjadi pakar dan berkhidmat kepada rakyat. Tapi selepas 5 tahun rupanya janji hanya tinggal janji. Batch yang Disember 2016 sudah habis 6 bulan lagi. Then okey, diberikan one off jaga PPV, one off kontrak jaga PPV. Tapi bayangkan hanya nak menjaga, saya tak kata pusat vaksin itu penting, tapi mereka ada cita-cita sendiri dan mereka mahu berkhidmat pada negara. Jadi apabila hanya menjaga pusat vaksin, bagaimana kita nak melahirkan surgeon yang berkualiti sekaligus mengangkat sebagai contohlah, mengangkat department surgery di Malaysia itu sendiri. Kesannya sangat jelas kepada rakyat. Daripada 23,000 orang ini, permata berlian
yang sepatutnya boleh dihasilkan oleh kerajaan dinafikan hak. Maka bayangkan 5-6 tahun ke depan kita kekurangan surgeon. Waiting time sekarang nak tunggu operate kaki, ACL semua sebulan. Maybe boleh jadi 6 bulan, 7 bulan. Who knows? Saya berminat kepada data ataupun figure yang doktor sebut tadi. Ada 23 di kalangan 23,000 orang doktor kontrak yang ada di kalangan mereka yang memilih parallel pathways untuk menjadi membolehkan mereka untuk menjadi pakar. Jadi kalau di dalam masa perjawatan kontrak, bila mereka mengambil peperiksaan ataupun memilih parallel pathways, MRCP, MRCS dan sebagainya, kalau dia dah lulus, mereka masih lagi diberi jawatan kontrak, ataupun bila dia dah lulus dia akan terus ditukar status dia, atau macam mana doktor? Ataupun mereka ni, sebab saya faham parallel pathways yang ambil exam yang begitu sukar dan kos yang mahal ditanggung sendiri, dan ada kemungkinan mereka akan gagal dan terpaksa ambil semula. Jadi perkara ni adalah satu perkara yang dah menambah pressure, tekanan yang sedia ada. Jadi wujud tak dari kalangan 23,000 ni yang ada dan dah pun memilih parallel pathways ni dan lulus? Ataupun kalau lulus, apa jadi dekat diorang ni? Okey, sebenarnya parallel pathway atau external paper lah yang saudara Ahmad cakapkan. Dia sebenarnya ada banyak part. So, dalam nak melalui semua part tu, contoh saya sendiri pun berminat nak ambil MRCP, tapi melihatkan dengan keadaan yang sekarang saya pun tak tahu saya akan sambung tak apa. Okey, saya ambil contoh MRCP lah, physician, untuk menyambung pakar perubatan dalaman. Ada tiga level lah, kita panggil 3 paper. So sambil-sambil mereka bekerja dengan on call, busy, mereka study, dalam masa yang sama ambil paper. Then kita tak boleh bayangkan berapa sebab dia boleh jadi fail beberapa kali, boleh jadi ada yang memang berat betul terus lepas. Then contohlah kata dia sistem itu sendiri tidak jelas. Bila kawan-kawan saya sendiri sambung part 1 part 2, then sangkut di part 2 kerana kami tidak boleh memberikan laluan seterusnya kerana under kontrak. So contohnya dia part 2 dan dia punya kontrak dah hampir habis, sampai situ je lah. Sebab sistem itu sendiri, sistem nak sambung pakar itu sendiri, kerajaan tidak nyatakan dengan jelas bagaimana parallel pathway ini, ambil sini, kita akan tambah lagi, kalau dapat tu tambah lagi 3 tahun, tambah lagi 4 tahun. Sebab tu dalam memorandum kita minta sistem black and white yang jelas, macam mana external paper ni, macam mana pergi step dia, macam mana. That's why memang tak ada guidance. Jadi bila doktor cakap tak ada guidance tu sepatutnya datang daripada Kementerian Kesihatan. Betulkan saya kalau saya salah? Adakah ini sepatutnya datang daripada Kementerian Kesihatan di bawah agensi tertentu, atau mungkin doktor boleh kongsikan siapa dia yang sepatutnya ambil tindakan yang tuntas sekarang ni? Okey, dari segi perjawatan kerajaan itu sendiri, seperti yang saudara Akmal sebutkan pada mula-mula tadi lah, ketiga-tiga agensi ini bertanggungjawab, SPA, KKM dan JPA, peranan masing-masing. Untuk pathway itu sendiri, dia tertakluk kepada KKM dan MMC itu sendiri. Dulu masalah ini tidak berlaku kerana apa? Kerana tiada sistem kontrak diwujudkan dan permanent itu sampai bila-bila bebas. So mereka ada time gap yang banyak. Bila-bila pun mereka boleh sambung slowly, steadily. Tapi bila ada time constraint, kontrak ditamatkan, tapi tidak diberikan pathway yang jelas pada diri. Bagaimana kami kalau tak bagi kami ambil HLP pun fine. Tapi tak berikan guidance yang jelas macam mana external paper sendiri. Baru-baru ini tular orang yang MRCOG ataupun dia paper dalam dalam perbidanan dan bersalin, sakit puan. Mereka dipanggil untuk interview. Pada mulanya dipanggil untuk interview, then ada satu lagi email cakap semua ini kontrak, jadi interview itu terbatal. Lepas tu bila viral, mula boleh pergi balik interview, tapi ini bukan HLP.
Ini sebagai satu orang panggil penguat je. Nanti once you all dah dapat HLP, boleh gunakan ini sebagai satu orang panggil sijil lah kalau lepas interview ni. So tiada Ini sistem yang satu jelas. penganiayaan yang sangat jelas, Doktor. Bagi saya, Ya. bagi saya memikirkan yang berada yang di atas agensi yang terlibat untuk perjawatan ni lah satu orang yang saya kira sangat-sangat berkaliber untuk menguruskan perkara ni. Tapi apa yang kita lihat ni memang flip-flop di mana-mana, dan saya ingatkan flip-flop tu mungkin akan berlaku di agensi-agensi lain, dan tapi malangnya ni di Kementerian Kesihatan dan yang menguruskan orang-orang yang bijak pandai. Sebab saya fikir impression yang saya ada sejak dari dulu sampai sekarang, kalau seseorang tu dapat menjadi doktor, makanya bagi saya memang impression saya memang sangat tinggi lah. Sebab mereka ni semua orang yang bijak, krim dia lah krim, mereka dapatlah masuk di medical school. Of course yang berminat lah, yang tak berminat dia memang takkan masuk. Kita sambung kepada soalan yang seterusnya, pengorbanan doktor kontrak. Tadi doktor ada sebut banyak perkara. Sebenarnya itu adalah perkara-perkara yang pengorbanan yang doktor-doktor kontrak ini lakukan, seperti bekerja dengan masa yang sama ataupun bekerja lebih masa tapi tanpa diberi bayaran yang setimpal, ataupun saya kira mereka-mereka yang berjawatan tetap, gajinya ataupun imbuhan yang dapat sudah pasti lebih daripada mereka-mereka yang berada di perjawatan kontrak, walaupun load atau workloadnya masih sama di antara kedua-dua ni. Saya nak membincangkan berkenaan dengan pengorbanan doktor kontrak ni, tapi saya kira doktor dah pun mention banyak benda, dan kalau saya fikir dia bukan pengorbanan tetapi lebih kepada penganiayaan kepada doktor kontrak ini sendiri. Satu persatu yang saya dengar daripada doktor tadi, semuanya penganiayaan yang patut kita semua penonton sama-sama dengar, ambil iktibar dan tolong sama-sama kita sokong dan doakan semoga mereka ini terpelihara daripada perkara-perkara yang tak bagus. Dari perspektif doktor lah, adakah saya sebab ada benda yang kita belum lagi sentuh berkenaan dengan pengorbanan ni ataupun kita panggil aniaya kepada doktor ni, mereka doktor-doktor kontrak ni termasuk doktor sendiri berkorban masa, bekerja lebih masa, dan saya nak sentuh bab cuti. Sebab untuk bagi pengetahuan, kalau mengikut pengetahuan saya, kalau kata di bidang industri yang lain, even di dalam industri yang saya berkecimpung pun, kalau orang yang bekerja di berstatus kontrak, sudah pasti cutinya, kalau dia cuti, gajinya tak ada. Kalau kata gajinya 1 hari 100, dia bekerja 20 hari, kalau dia cuti 10 hari, maka 10 hari kali dengan 100, duit itu tidak akan dapat diberikanlah kepada pekerja tu. Apakah benda tu benda yang sama ataupun atau macam mana, doktor? Berkenaan dengan cuti. Okey, baik. Untuk cuti, secara ringkasnya, kita ada cuti tahunan tu sendiri. Daripada houseman, tahunan kita ada 25 cuti lah, 25 hari. And banyak juga sebenarnya perbezaan antara pemberian. Saya nak buat disclaimer sekali lagi, saya tak attack mana-mana kawan saya yang pemberian, saya cuma nak jelaskan supaya masyarakat faham. Okey, pada sini-sini peserta spesialis, saya minta maaf kalau anda terasa hati, saya hanya menyatakan kebenaran. Okey. Untuk cuti, kami tak ada annual leave, cuti tahunan. Kita boleh ambil EL, MC ada. Dan yang paling famous sekali hazard leave lah. Okey, hazard leave ni mungkin ada orang yang tak faham. Department
psikiatri dan radiologi, kita ada diberikan kepada rakan-rakan kita yang permanent hazard leave, di mana kalau kita manage pesakit psikiatri yang ada masalah mental, so dalam masa sama kita sendiri boleh terefek dengan benda tu. So kita perlukan cuti rehat untuk beri kita peluang berehat dan nanti masuk balik dengan hati yang tenang dan boleh rawat pasien-pasien seterusnya. Itu memang hak yang diberikan oleh kerajaan kepada permanent. Dan radiologi, hazard leave-nya adalah disebabkan radiasi. Jadi bila radiasi itu kita expose banyak kepada radiasi, dia boleh affect kita punya health lah. So hazard leave ni diberikan hak kepada permanent, tapi tidak diberikan kepada kontrak kami. Okey, satu lagi saya nak jelaskan, mungkin ramai yang tak tahu, tapi maternal leave. Okey, maternal leave kami berhak dapat. Cuma untuk kontrak yang sistem ini baru diperkenalkan apabila batch pertama yang seramai 700 lebih tu ada daripada houseman nak jadi MO permanent. So ada yang tak dapat permanent, alasannya adalah kerana untuk wanita lah, asalnya kerana dia tak extend. Tapi sebab dia terpaksa ambil maternal leave sebab beranak, so dia consider it as extend dan dia tak dapat permanent. Sebab tu saya katakan, apabila tiada hitam putih, guideline yang jelas, benda itu seolah-olah dimanipulasi. Hanya kerana apa? Hanya kerana kami kontrak seperti buruh kontrak, tak ada harga. Padahal kami ini siapa? Kami ini manusia, kami ini rakyat Malaysia juga. Adakah kerana kami lahir lebih lewat daripada rakan-rakan kami yang permanent, kami dinafikan hak itu? Semua orang sanggup bekerja untuk negara, sanggup bekerja untuk patient. We care for our patient, kami sayang patient kami. Tapi apabila sampai tahap macam ni kami dilayan, kami burn out semua. Bila COVID ni jadi, kamilah yang dicampak ke merata-rata. Tapi bila kami bersuara sikit, tak boleh. Sebab kalian adalah kontrak. So di mana keadilan untuk kami? Doktor sebut pasal suara. Suara disekat. Adakah terdapat sekatan-sekatan kepada doktor-doktor kontrak yang secara serius yang menyatakan perkara-perkara yang berkenaan dengan harta doktor kontrak ataupun perkara-perkara yang diminta oleh doktor-doktor kontrak ini? Okey, baik. Okey, kalau semua hadirin-hadirat semua rakyat boleh saksikan 5 tahun, 5 tahun. Kami dulu berkhidmat dengan baik, melayan pesakit dengan baik, tersenyum semua, sampai sekarang kami berkhidmat. Give all out. Give our best for our patient. Tapi kenapa sekarang kami bersuara? Sebab kami tahu this is too much. This is too much for us. Untuk kami tanggung. Kami dah tak terdaya. Memang ada. Okey, tindakan tertertib whatsoever, akta kesihatan semua. Kami tahu semua tu. Kalau kami tak tahu semua tu, kami buat lama dah dulu, daripada 5 tahun sebelum ni. Tapi disebabkan oleh polisi kerajaan itu sendiri yang tidak jelas, membuatkan kami tak ambing selama 5 tahun. Batch pertama pun dah nak habis kontrak mereka. Jadi kami tidak ada pilihan. Ini je cara nak bagi mereka yang di atas sana, yang duduk di, yang bertanggungjawab di atas sana, untuk mendengar suara kami. Kami generasi masa hadapan yang akan menggantikan anda semua. Kami respect anda semua. Tapi berikan kami peluang untuk berkhidmat pada negara juga. Kita nak majukan Malaysia ini. Bukan saja-saja kita buat macam ni, bukan saja-saja kita ubut. No. Dengar apa yang kami bawa. Itu. It's not hartal per se. It's what in our memorandum and what we are bringing, what we are producing, what we are showing along the way. Saya harap di kalangan mereka-mereka yang bersama dengan kita pada hari ini secara maya, adalah wujud di kalangan mereka ini yang bekerja di dalam bidang yang terlibat. Ada satu soalan, Doktor. Ya. Daripada penonton kita, Hairi namanya. Adakah benchmark negara-negara maju seperti UK, Europe dan Japan yang mengamalkan sistem yang sama ataupun implementation of contract doctors? Okey, baik.
Soalan yang bagus. Terima kasih Hayari. Benchmark. Secara jujurnya saya pun tak sempat nak buat pemecaan yang banyak kepada sistem ini sendiri di setiap negara sebab saya pun terikat dengan on-call COVID ward lagi. Tapi adalah sikit saya buat. Then kalau okay, saya boleh ceritakan UK lah. UK kalau tak salah saya, semua sistem dia based on contract. Tapi it's fair because most of them contract dan mereka what we call it, mereka dibayar sesuai dengan khidmat mereka. So apa yang menjadi perbezaan antara UK dan kita adalah sekarang ni wujud dua gap yang seolah-olah diwujud oleh kerajaan, permanent dan juga kontrak. Dan dengan tiada sistem yang jelas, seolah-olah nampak macam kontrak ni dinafikan hak dan permanent ini mendapat hak yang berbeza. So kalau anda berada di dalam kasut kami, dalam tempat kami, bagaimana anda rasa? Hanya disebabkan anda lahir sedikit lewat daripada abang-abang anda, kakak-kakak anda dinafikan hak seolah-olah anda bukan manusia. Okey, saya nak sentuh satu lagi berkenaan dengan ratio seorang doktor kepada pesakit. Masa kita tak ramai doktor, kerajaan import pakar-pakar daripada luar. Sebab kita ada local talent, tak ada talent tempatan untuk kita bawa jadi pakar. So dulu kita punya ratio 1 to 500 lebih kurang. So sekarang ratio kita adalah 1 to 454. Maksudnya seorang doktor kepada 454 patient. Okey, kita banding dengan Jepun. Seorang doktor, ratio dia 4 to 2, 422. Singapura 1439. Ini apa yang saya sempat baca lah. So hakikatnya kita sendiri masih jauh. Seorang doktor tu kena tengok 454 patient. Bayangkan kalau doktor kontrak ini dinafikan, ditamatkan, bagaimana dengan ratio ini? Mungkin 1 kepada 600 nanti, 1/700. Sebab tu saya kata sistem ini menarik sistem kesihatan kita 2-3 step ke belakang. Negara lain dah maju ke depan, kita masih flip-flop, masih tiada arah yang jelas. Kesan kepada numbers of specialists and consultants yang saya nampak, yang saya boleh bayangkan ialah jika 23,000 orang ini tidak diberi pejawatan tetap, ataupun kalau diberi pejawatan tetap maka sudah pasti akan wujud loading daripada pihak kerajaan untuk dari segi kewangan. Pasti, walaupun dia tak cakap pun kita semua tahu. Memang sekarang ni yang ada, pakar-pakar yang ada, yang ini daripada pengamatan saya pun, memang daripada dulu pun akan wujud juga. Bila mereka ni dah bergelar pakar, mereka akan keluar pergi ke hospital private atas dasar sake of the environment ataupun atas dasar untuk mendapatkan kualiti hidup yang lebih dengan pendapatan yang lebih, saya kira, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu lah. Tapi kalau bila dah tak ada ni, apa yang jadi tu kepada numbers of these specialists and ni memang lagi berkurang lah. Dan sampai satu tahap memang tak ada. Atau apa komen Doktor pasal ni? Pasal bagi saya ni satu benda yang menakutkan lah. Sebab itu kita heran bagaimana selama 5 tahun mereka yang bertanggungjawab tidak ada plan yang jelas, kerana kesannya sangat besar kepada negara kita sendiri. Kami kalau boleh tak nak memikirkan masalah-masalah ni sebab kami ada masalah, banyak lagi masalah lain dengan pasien, dengan COVID, dengan pandemik, kes yang meningkat. Kami nak settlekan masalah tu. Tapi apabila nampak tiada jalan, saya daripada batch pertama sendiri Disember 2016 ada lebih kurang 1,100 lebih tau. Tahu tak berapa banyak yang sudah keluar daripada KKM? Okey, saya tak ambil semua batch daripada 2016 sampai 2021. Batch pertama saja. 400 lebih sudah keluar. Sama ada ke private ataupun kerja lain, bukan doktor dah. So kita dah kehilangan 400 talent. Okey, nampak sikit kan? Cuba 400 tu darabkan dengan berpuluh-puluh batch yang datang dan pergi daripada 2016 sampai 2021. Yang saya risaukan ialah bila doktor sebut daripada 400 orang yang keluar tu, ada yang tak menjadi doktor. Itu adalah satu kerugian yang amat nyata lah. Wasted time and wasted
resources. Wasted of time, wasted of money, wasted of resources, wasted of our talent. Jadi apa yang jadi dekat diorang yang tak bekerja sebagai doktor ni? Jangan cakap kat saya mereka ni bekerja sebagai satu perkara, saya tak tahu, boleh tak doktor bagi contoh yang dah keluar daripada sistem kesihatan ni dan tidak menjadi doktor, mereka jadi apa, doktor? Okey, beberapa pembahagian lah. Some of them migrate ke luar negara dan berbakti kepada negara yang mereka migrate lah. So kita ada talent, tapi talent kita itu terbuang ke negara lain. Satu. Ada yang memang dia nampak tak ada harapan. Buat apa? Stay lagi 5 tahun? Habis. So mereka buat kerja yang lebih kurang risiko, lebih kurang kepenatan dan mendatangkan nilai yang tinggi. Saya nak bagi tahu doktor-doktor semua ni ikhlas nak membantu. Suka care for patient. Tapi apabila dilayan sebegini, siapa yang tahan? Kalau masalah ini tidak diselesaikan segera, saya kira negara kita sangat rugi. Dan jadi saya boleh simpulkan, ada yang migrate ke luar negara, ada yang pergi private dan stay as dapat kita panggil panel lah. Jadi panel dapat jadi doktor, board of director somewhere dekat mana-mana private klinik atau private sector, private hospital. So dia orang stay as MO yang lama lah kat situ. Ada batch-batch awal yang dia orang punya khidmat wajib dah ni, dia orang kena renew APC je setiap tahun dan dia orang stay kat private, which is most of our rakyat, most of Malaysians tak pergi pun private. Migrate ke luar negara pergi private. So ada yang even bertukar kerjaya terus jadi insurance punya agent, even ada yang selesa dengan buat kerja sendiri, menjaga bisnes dan berjaya. Masalahnya adalah mereka tak nampak masa depan dengan sistem yang baru ni, sistem kontrak ni. That's the core of the problem. Jadi kita harap benda ni dapat first kali yang saya lihat kita kena mendapatkan lebih ramai daripada kita untuk menyokong melangkaui politik lah. Isu yang terakhir, doktor, tindakan masyarakat. Segmen ini kita akan fokus kepada tindakan yang kita boleh ambil untuk memastikan gerakan ni betul-betul berhasil dan mendapat perhatian sewajarnya dari pihak-pihak yang berkepentingan lah. Soalan saya, sejak dari mula gerakan ni dimulakan, apakah tindakan yang dapat doktor sendiri lihat dari masyarakat umum berkenaan hartal doktor ni? Okay, baik. Semenjak mula-mula ramai yang kita panggil sanksi dan mempertikaikanlah kenapa kami buat di masa pandemik. Tapi kalau kami tak buat sekarang, kami takut nanti we have no better time to do. Batch yang pertama sendiri sudah what we call nothing to lose. Mereka sudah pasrah, mereka sudah reda. Apa yang mereka buat ini hanyalah untuk negara dan adik-adik yang di bawah. Okey, bayangkan semua apa yang berlaku sekarang yang menggegarkan negara, saya boleh kata hartal ni, yang kononnya kami mogok lah, apalah, ini macam gangster semua kan. Kami nak sedarkan kepada semua bahawa suara kami mesti didengari untuk kepentingan negara. Doktor, sebelum doktor sambung, saya ada soalan tadi. Ada yang komen daripada ini, dia cakap Syukri Cai, komennya ialah mungkin isu ini boleh diutarakan seterusnya melalui media atau rancangan saluran TV, at least masuk berita ke, kadang-kadang kena lebih agresif. 5 tahun no progress, I feel you bro, stay strong, insyaAllah isu ini akan diketengahkan dan selesai. Okey, komen salah seorang daripada penonton kita. Terima kasih Syarul Cai tadi. Memang betul. Tapi 5 tahun itu masalahnya, masa dulu ni doktor-doktor ni baik sangat. Tak buat apa-apa, tunggu kena pijak aje. Lah ya, sekarang hartal bunyi baru semua nak
baru semua nak nampak. Even dulu makcik-makcik yang nak hantar anak ke medik pun tak tahu. Sebenarnya doktor ni sekarang dah kontrak. Sekarang baru lepas tu macam mana? Fikir balik macam mana medical student nanti kan? Ada dalam talk kami sebelum ni medical student dah risau dah. Macam dia orang nak sambung. Even nanti tentang student tak minat nak ambil medik. So kita bukan saja kekurangan doktor sebab kepada sistem kontrak sendiri. Kita kekurangan doktor sebab tak ada orang nak ambil medik lah. Disebabkan sistem yang flip-flop macam ni yang tidak ada pathway yang jelas daripada kerajaan itu sendiri. Okey, saya nak sambung tadi orang cakap apa tindakan masyarakat yang boleh yang boleh kami mula-mula kami buat benda ni orang nampak macam teruk seolah macam kami right pandemik kan. Tapi apa yang berlaku ini adalah kami sudah terlalu letih dan dalam masa yang sama kami rasa suara kami tak didengari. So alhamdulillah bila banyak sesi penerangan yang kita buat, poster, artikel semua yang kita share, masyarakat mula faham. Dan apa yang kita buat ni bukan untuk mengunggut negara, bukan untuk merosakkan negara, bukan untuk menyakitkan pasien. Kita buat ini untuk masa depan kesihatan negara sendiri. So saya harap masyarakat yang mendengar pada malam ini sampaikan kepada kawan-kawan, sampaikan kepada ibu ayah bahawa isu ini adalah isu rakyat. Sokonglah kami supaya sistem ini ditambah baik. Kita dah tak ada banyak masa dah. Kalau betul-betul dia orang teruskan sistem ni, saya rasa saya pun tak adalah dalam ni sendiri. Saya bersemangat nak bantu rakyat tapi kalau kerajaan sendiri tak nak bantu saya macam mana? Satu lagi tindakan menggunakan kuasa politik. Ada orang kata kami right Najib sebab buat talk dengan Najib. Lepas tu baru-baru ni kami nak right Dr. Zul pula yang pernah menjadi Menteri Kesihatan di bawah Pakatan Harapan dulu. Kami bukan nak menggunakan kuasa politik untuk kepentingan kami. Kami buat talk dengan Najib supaya kami dapatkan penjelasan mengapa sistem itu yang dilakukan pada masa dia tak ada plan yang jelas. Kalau siapa tengok talk malam tu pun, saudara MK dia tidak mengagung-agungkan Najib. Dia cuma bertanya kenapa sistem ini dilakukan. Lepas tu tak ada further plan. Betul, saya lihat program tu doktor dan saya lihat Datuk Seri Najib memang berada dalam keadaan serba salah lah bila dia diberi soalan daripada Dr. MK berkenaan isu yang dia sendiri, Datuk Seri Najib sendiri hasilkan lah di masa tu. Betul. Jadi saya nak buat penafian sikit lah orang cakap ini gerakan ini ditajuk oleh parti politik tertentu apa semua. Tak. Kami sanggup bekerjasama dengan sesiapa sahaja, even dengan MMA pun yang sudah 5 tahun mereka berusaha. Saya ucapkan terima kasih kepada MMA, respect saya kepada mereka. Tapi bagi saya progresnya tidak jelas dan terlalu slow. Kita dah tak ada masa lagi. Kami welcome semua siapa yang nak bekerjasama dengan kami. Yang penting kami, we are not hunt for glory. It's not about hartal. Kami tak kisah movement kami ni dipijak ke apa semua, tak apa. Yang penting suara kami para doktor 23,000 lebih ini didengari. Memorandum kami didengari. Buatlah perubahan pada sistem ini. Berikan kami penjawatan tetap. Disebabkan oleh pandemik ini kami dah berkorban banyak. Dan gariskan hitam putih yang jelas. Bagaimana kami nak menyambung kepakaran supaya kami dapat berkhidmat pada kesihatan awam sejagat dan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya harap terima kasih jelas. doktor di atas perkongsian berkenaan dengan tindakan yang kita boleh ambil. Saya menyeru sekali lagi kepada semua yang ada untuk sama-sama kita sokong tindakan ataupun apa gerakan yang kita doktor kontrak cuba buat. It's not about the mogok ataupun hartal, dia lebih kepada memastikan suara-suara mereka ini yang bakal menjadi doktor kepada kita suatu hari nanti di masa kita dah tua. Mereka inilah yang akan boleh membantu kita menggunakan ilmu-ilmu yang mereka akan pelajari. Jadi kalau mereka ni dah tak ada, saya pun tak tahu siapa yang akan merawat kita nanti satu hari nanti lah. Untuk itu doktor, sebenarnya kita dah pun sampai ke dah lebih sejam kita bersembang ataupun berkongsi luahan ataupun rintihan daripada doktor sendiri. Kita dah membincangkan 3 topik utama yang kita daripada awal sampai ke sekarang berkenaan dengan doktor kontrak, isu yang ada, pengorbanan ataupun penganiayaan dan juga tindakan yang kita boleh ambil.
sekali lagi saya nampak memang terang jelas lagi nyata yang kita memang kena sokong doktor-doktor kontrak ini dengan membantu mereka memperdengarkan suara atau rintihan mereka dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Satu, doktor, sebelum kita tutupkan program ni, apa yang diharapkan daripada doktor sendiri, dan mungkin doktor boleh cakap kepada semua yang ada dengan kita ni, sebarang pesanan ataupun kata-kata yang supaya mereka ni terbuka hati untuk terus menyokong dan membantu doktor-doktor kontrak ni untuk suara mereka didengari. Baik, harapan saya secara pribadinya, saya harap apa yang memorandum dibawa oleh Hartal itu dibaca dan difahami oleh semua. Tuntutan kami tak banyak, tuntutan kami cuma 2. Jadikan kami yang kontrak ini kepada penjawatan tetap dan gariskan hitam putih yang jelas bagaimana kami nak menyambung daripada bagaimana kriteria untuk daripada kontrak itu tetap dan pasif-pasif untuk menyambung kepakaran. Satu. Dan andai ada rangka plan yang jelas daripada kerajaan itu sendiri, kita tak perlu membuat Hartal 26 Julai. Tapi andai suara kami dinafikan, terus tidak didengari, kami terpaksa. Kami mohon maaf, kami terpaksa. Sebab most of us already burn out, already feel demotivating with the current issues, everything. We are your frontliners, but we are being treated like nobody. Kepada semua pihak, kepada rakyat awam, teruskan menyokong kami, apa yang dibawa oleh kami. Dan satu lagi saya nak bagi tahu kepada superior kami, cuba faham core masalah kami. Kami bukan saja nak melawan anda, kami bukan saja-saja nak bermogok, tunjuk perasaan semua. Tapi kalau anda berada di kasut kami, dalam kasut kami, anda akan faham macam mana perasaannya. Pergi kerja tiap-tiap hari tanpa job prospek yang jelas, tanpa nampak masa depan yang jelas, suram semua, anda akan tahu apa perasaan. Terima kasih doktor. Di atas kata-kata itu, memang saya boleh lihat perasaan yang doktor alami sekarang lah. Saya hanya boleh mendoakan semoga segalanya dipermudahkan kepada doktor-doktor kontrak yang ada, yang masih lagi berjuang di medan perang sekarang ni, dan kita pun masih tak tahu sampai bila mereka boleh bertahan. Saya minta juga semua yang ada untuk sama-sama doakan kepada mereka ni supaya perjalanan mereka semua dipermudahkan, mereka semua dilindungi daripada sebarang musibah. Dan saya ambil kesempatan ni doktor untuk ucapkan pertama sekali terima kasih kepada Dr. Umar sekali lagi kerana sudi bersama dengan kita dan berkongsi luahan, rintihan dan apa yang cuba dibawa. Bukanlah mereka ni cuba membawa sesuatu yang radikal, dia hanya mereka ialah cuba membawa benda-benda ataupun mempertahankan hak mereka yang memang sepatutnya ada dan dah pun diberi kepada semua orang yang terdahulu. Jadi sekali lagi saya doakan semoga segalanya dipermudahkan dan terima kasih kepada Dr. Umar daripada saya di atas perkhidmatan doktor kepada hospital kerajaan. Semoga doktor terus dilindungi dan akhir kalam kepada semua penonton yang ada, terima kasih juga kerana bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih atas komen-komen sama ada yang positif ataupun yang negatif. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan yang pasti kita sama-sama dapat menyokong apa yang cuba disampaikan oleh Doktor Kontrak. Terima kasih kepada platform tim production Bicara Tanah Air. Semoga kita bertemu kembali di
sesi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pejuang Pemuda kami menjemput saya. Terima kasih Doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.